ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu, yakni tidak menyempurnakannya. Maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu dengan membuka pintu taubat, nescaya menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang rugi. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadilah kamu kera yang hina di sini bermaksud, menurut kebanyakan alim ulama ahli tafsir, bahawa segolongan dari kaum Yahudi Bani Israel yang mendahka itu telah berubah merupa mereka menjadi kera. Dalam pada itu ada setengah ahli tafsir yang berpendapat bahawa hanya hati dan perangai mereka yang berubah seperti kera. Kejadian ini memberi pengajaran bahawa sesiapa yang melanggar hukum Allah dan tidak menurut aturan yang telah diperundang-undangkannya, nescaya Allah mengubahkan keadaan orang itu dengan menurunkan darjatnya ke peringkat yang sehina-hinanya. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil yang melakukan sesuatu yang tidak patut. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Mereka berkata pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Nabi Musa menjawab bahawasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan umurnya di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu melakukannya. Sebab mereka disuruh menyembelih lembu itu ialah kerana seorang hartawan tua telah dibunuh oleh sepupu-sepupunya yang tamakkan hartanya. Mereka membawa mayat itu ke kampung lain, kemudian menuduh bahawa
orang-orang di situ yang membunuhnya. Lalu menuntut penebus nyawa. Akhirnya mereka meminta Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya menunjukkan siapa pembunuhnya yang sebenar. Tuhan pun memberi wahyu kepada Nabi Musa supaya menyuruh mereka menyembelih seekor lembu betina. Kemudian hendaklah dipukul mayat itu dengan sebahagian dari anggota lembu itu. Nescaya si mati akan hidup semula dan akan menerangkan siapa pembunuhnya. Ini daripada tafsir Al-Marawi 1:142. Ini juga ialah satu mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS, yang membuktikan kebenarannya sebagai seorang pesuruh Allah, seperti mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa AS, yang juga telah menghidupkan orang-orang yang telah mati dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini tafsir Safwatul Bayan 134. Dari peristiwa inilah surah yang kedua ini dinamakan surah Al-Baqarah, perihal lembu betina. Peristiwa ini menggambarkan antara lain sifat-sifat dolak-dalik kaum Yahudi yang degil, ungkal dan sentiasa menderhaka kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikun 'awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Qala innahu yaqulu إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Mereka berkata lagi, pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab bahasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kuning tua warnanya lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka berkata lagi, pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkannya kepada kami lembu betina yang mana satu. Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami, susah kami memilihnya. Dan kami insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu.